peperangan dalam diri kita yang tak putus-putus sehingga kita mati. Peperangan antara hati dan nafsu. Tentera hati ialah nur, dan nur yang paling kuat dalam hati ialah cahaya zikir. Tentera nafsu ialah gelap. Dan dengan sendirinya cahaya zikir itu menghilangkan gelapnya nafsu. Ya. Fa iza arada Allah an yansura 'abdahu, apabila Allah telah mau menangkan hati seorang hamba-Nya, maka Allah beri bantuan dalam hati cahaya. Antara cahaya zikir. Jadi cahaya zikir dia kuat, akan dapat menewaskan tentera hati gelap. Apabila kita dikurniakan Allah nur khudur dalam zikir, ketika itulah nur khudur itu sangat terang. Sehingga kegelapan yang ada dalam hati disebabkan nafsu kita akan hapus. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikal asar. Aurada alaikal warida. Itu dengan wirid. Lepas solat imam berwirid. Kalau pahaman wahabi lepas solat tak berwirid. Wirid itu kita tahu ya. Tapi warid kita tak pernah dengar. Warid itu ialah kebaikan daripada wirid. Tapi bukan sembarang kebaikan. Kebaikan yang berupa nur. Nur maknawi. Jadi siapa yang berzikir, Ibn Athilah kata Allah akan lempahkan dalam ruang hati waridul khudur. Waridul iqbal. Dengan cahaya khudur ini, dia tasallamaka min yadil aghyar. Semua pengaruh yang lain daripada Allah akan keluar daripada hati kita. Ramai orang bertarekat, tapi sedikit bilangan yang dapat memahami berbagai kebaikan amalan zikir bagi ahli zikir. Yang pertama, amalan zikir sangat istimewa dari sudut penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu berzikir, terutamanya zikir tahlil la ilaha illallah, sebut saja terus sampai kepada Allah, terus dapat pahala. Tidak ada sekatan-sekatan, tidak seperti amal-amal soleh yang lain. Allah berfirman, ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Ilaihi, ilallah. Yas'udu, naik sampai kepada Allah. Al-kalimu at-tayyibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang diulang-ulang. Itulah al-kalimu at-tayyibu. Kalau sekali sebutan, la ilaha illallah, kalimatan tayyibatan. Kalau dua kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatani tayyibatani. Kalau dah lebih daripada tiga, al-kalimu at-tayyibu. Ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Kepada Allah. Terus sampai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yang disebut oleh seseorang mukmin. Maknanya tak ada sekatan-sekatan lagi. Tak ada pemeriksaan. Sebutannya betul ke tak betul. Sebut la ilaha illallah, ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Adapun
Amal-amal yang lain Allah sebutkan wal amalu as-salihu, dan amal yang soleh itu yarfa'uhu, Allah angkat. Sudah Allah dapati amal itu baik. Dan disebut dalam Quran yang Allah akan terima amal-amal soleh ini ialah ulaika alladzina taqabbalu anhum nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Amalan soleh yang sampai ke taraf ahsanu a'mal. Allah sebutkan ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu. Merekalah orang-orang yang amalannya kami terima karena mereka telah melakukan amalan yang ahsan, amalan yang terbaik. Jadi kalau amalan tak sampai ke derajat ke taraf ahsan, macam mana? Itu terpulanglah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti yang diterima amal soleh itu diisytiharkan oleh Allah dalam Quran, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Siapa dia? Itulah golongan ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maknanya kalau amal-amal yang lain kalau nak diterima, dapat jaminan penerimaan Allah, tidaklah sampai ke taraf mutu amalan kita sampai ke taraf ahsan. Kalau tak sampai, tak tahulah apa yang kita dapat fahamkan. Tentulah kalau tak sampai ke taraf ahsan, banyaklah persoalan. Terpulanglah pada Allah. Solat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, apa saja yang Allah isytiharkan dalam Quran, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itu pun ulama tasawuf ada menjelaskan amalan yang diamalkan, amal-amal soleh yang diamalkan oleh orang-orang mukmin ni pun nak sampai ke taraf ahsan pun susah. Jarang boleh sampai. Tapi kalau ada kekurangannya sedikit, cacatannya, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan amalan itu. Jadilah amalan ahsan. Dalam suratul Mulk ayat 2 pun Allah isytiharkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, Allah menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang berjaya beramal sampai amalan yang ahsan. Tapi kalau amalan tahlil ni dah Allah bagi tahu, ilahi yas'udu al-kalimu at-thayyibu. Kita pun baru tahu ni. Kita dah zikir bertahun-tahun, kita pun baru tahu.
Rupanya penerimaan amalan tahlil la ilaha illallah itu tak ada sekatannya. Tidak ada sekatan-sekatan. Tak ada pemeriksaan. Okey. Budak kecil la ilaha illallah sampai. Orang buta sampai. Orang pelat la ilaha illallah pun sampai. Tajuknya kena tak kena sampai. Tapi amalan-amalan soleh yang lain daripada la ilaha illallah itulah Allah dah beritahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau amalan-amalan soleh yang lain sampai ke derajat, ke taraf apa dia? Ahsan, barulah diterima. Ini kan satu keuntungan. Duduk-duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai kepada Allah. Itulah di antara yang Allah maksudkan. Wadkuruni adkurkum. Ingat hendaklah kamu ingat aku, nascaya aku ingat kamu. Amalan zikrullah ini memang istimewa sangat. Sebab itu seluruh makhluk berzikir. Seluruh makhluk berzikir. Cuma kita tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap makhluk itu telah pun mengetahui solatnya, tasbihnya, zikirnya masing-masing. Kopiah yang kita pakai berzikir, baju kita pakai berzikir, rambut kita berzikir, telinga kita berzikir, mata kita berzikir. Ulama tasawuf menegaskan tubuh badan orang kafir itu berzikir. Matanya, telinganya, rambutnya, kakinya, kukunya, perutnya. Yang tak berzikir hati. Ya. Karena mereka tak beriman. Karena itulah maka buruk sangatlah orang Islam. Ya. Tangannya berzikir, telinganya berzikir, matanya zikir, rambutnya zikir, hatinya tak mau berzikir. Pelik kan? Saya masih ingatnya ketika saya belajar Al Islam, guru tafsir saya seorang Mesir memang dihantar oleh pihak Azhar sebagai salah satu bantuan Azhar untuk kuliah Islam Melayu, diantar beberapa orang pensyarah, antaranya Dr. Abdul Rauf menjadi pengetua. Selain daripada dia ada lagi antaranya yang mengajar kami kitab tafsir, pelajaran tafsir Quran, namanya Ustaz Abdul Wahab. Saya bercakap itulah, kamu main bola, tapi kalau Islam tu ada padang, petang-petang pelajar-pelajar main bola. Kamu main bola hari-hari pijak rumput. Kamu tak sedar rumput yang kamu pijak tu sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kalau rumput di luar badan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, rambut kita, kuku kita, jari-jari kita, semua Allah, Allah, Allah. Tengok hati tak sebut. Kalau orang kafir, percayalah,
Kalau orang kafir munasabah sesuai lah, memang dia tak beriman. Hati tak zikir, patutlah. Jadi dari satu sudut kita sama dengan orang kafir. Orang kafir selalu anggota berzikir, hati tak zikir. Selalu anggota kita berzikir, hati kita tak zikir. Sedangkan kita Islam. Kalau acung dia bukan Islam, patutlah. Jadi itulah ya, salah satu keistimewaan amalan zikir, terutamanya la ilaha illallah, bila disebut saja terus sampai kepada Allah. Bukan saja kita, tuan-tuan. Nabi Musa pun pada mulanya, bila Allah perintah, ya Musa, engkau sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Allah, la ilaha illallah ini sudah disebut oleh semua hamba-hambamu yang beriman. Engkau ajarlah aku satu amalan yang khusus untuk aku. Istimewa untuk aku. Orang lain tak amal. Ya Allah berfirman, ya Musa, kalau engkau letakkan la ilaha illallah di sebelah dacing, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi di sebelah dacing, nescaya engkau dapati la ilaha illallah lebih berat. Itu kan hebat. Kalau dari segi pahala, dari segi kebaikan. Kita selalu dengar. Saya sebut dah agak 10 kali lah. Di mana-mana pun. Dekat Radio Ikim pun ada ustaz-ustaz. Tapi pelik betul ya. Sepatutnya bila kita tahu macam ni, kita buatlah zikir banyak. La ilaha illallah. Oh ini. Kita ambil contoh daripada ulul albab. Ulul albab ni yang disebut dalam Quran tu ialah sebahagian sahabat Nabi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada contohnya pun. Jadi dengan sendirinya kalau kita banyakkan zikir, dengan sendirinya kita disenaraikan oleh Allah dalam barisan golongan ulul albab. Cuma konformnya sajalah. Tapi kita sudah ikut jejak mereka. Adakah ulul albab tu disebabkan banyak solat, banyak sedekah, banyak puasa? Tak ada. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman abad pertama, kedua, ketiga, orang berzikir, orang ramai berzikir tu terus saja di mana-mana. Kalau di zaman Mekah, Nabi dan para sahabat di Mekah itu memanglah zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah, Allah. Sehingga orang kafir, ini pengikut Muhammad ni, dah gila lah. Kemana jalan pun, Allah, Allah, Allah. Karena itulah Nabi bersabda,
Berzikirlah banyak-banyak. Sehingga orang kata, kamu gila. Cuba jalan satu hari. Jalan Temur Rahman sana. La ilaha illallah. La ilaha. Tentu orang kata ini gila. Betul tak? Tak percaya cubalah. Nanti orang tengok, ya apa ni ya? La ilaha illallah. La ilaha. Apa yang Nabi sebut, apa yang berlaku zaman Rasulullah, zaman sahabat, memang orang berzikir tu di mana-mana. Itu yang dicatat dalam sejarah. Sehingga orang kafir Quraisy macam mengejek pun ada, khairan pun ada. Apalah ini? Berzikir aja, Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentulah pelik orang Quraisy. Selama ini orang Quraisy tak buat macam tu. Inilah yang disebut dalam Quran. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Mereka itu sentiasa menyebut, mengingat Allah, Allah, Allah sepanjang masa siang dan malam yang mereka mau Allah. Ini gambaran dalam Quran. Dan gambaran dalam sejarah mereka pun ada disebut sebagainya oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada menyebutkan bagaimana para sahabat ni berzikir tak putus-putus. Kata Sayyidina Ali, aku tengok sekumpulan sahabat pagi-pagi lagi. Maknanya lepas subuh. Muka mereka pucat, rambut mereka kusut masai, pakaian mereka berdebu, tak berurus. Kalau kita sekarang tak berkusuk lah pakaian. Apabila matahari naik setinggi tembok, mereka bangun sembahyang 2 rakaat. Selepas mereka sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat duha mungkin, mereka duduk ramai-ramai, berzikir ramai-ramai. Ketika mereka berzikir, mereka menggoyang-goyangkan badan mereka ke kiri dan ke kanan. Badan mereka terliuk-liuk seperti pokok ditiup oleh angin yang kuat di musim angin yang kuat. Aku rasa satu masa nanti kita tak nampak lagi adanya orang Islam yang berzikir seperti ini. Betul tak? Ada. Kita buat di sini pun seminggu sekali. Betul tak? Itu pun nasibnya. Kalau kita nak sebut tuan-tuan, orang berzikir zaman awal ni macam mabuk lah. Ketagih. Sekarang ketagih dadah. Ketagih rukuk. Ketagih zikir tak ada. Tapi Imam Ishaq pernah bercerita. Ada seorang murid pada Syekh Umar. Dia memang ketagih ketagih zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang terakhir saya sebutkan, Imam Ishaq pernah bercerita pada murid-murid dia, dan saya pun pernah dengar. Salah seorang murid Syekh Umar dianggap mabuk zikir. Berlaku satu peristiwa pada murid ini.
Dia lupa malam itu patutnya ada tawajuh, dia lupa. Rumah dia, tempat zikir Syekh Umar itu, tidaklah berapa jauh, tapi ada diselang berapa rumah dan sawah. Pada masa itu tentulah jalan pun tak secantik sekarang. Entah bagaimana dah lepas isyak, si murid ini dengar orang berzikir. Baru dia teringat, oh malam ini ada tawajuh. Bila dia ingat tu, dalam keadaan pakaian dia yang ada, dia terus lari. Kata Imam Ishaq, dia terus lari. Tidak ikut jalan, meredah sawah. Sampai ke surau tu termengah-mengah, kotor, basah kain dia. Jadi maknanya murid Syekh Umar ni, dia tak boleh dengar orang zikir. Dengar aja mesti dia lari. Macam terasuk hantu zikir lah. Masa saya solok dulu pun, ada seorang baru yang sama-sama solok dengan saya. Dia rajin berzikir, ya Allah, Allah, Allah. Sehingga makan pun dia kadang makan, kadang tidak. Dia kata dah kenyang. Satu masa, ketika makan tu ada bercakap-cakap. Cakap-cakap. Cakap-cakap ni cakap biasa. Orang sebelah cakap tentang si Fulan ada solok kan. Yang orang yang ni mabuk zikir ni, mana ada. Bila disebut ada orang, dia nafikan, mana ada. Kan Allah saja yang ada. Dia dalam keadaan apa itu? Mabuk zikir. Dia sebut orang si Fulan ada, dia nafikan, mana ada. Allah saja yang ada. Semua tak ada. Macam orang ni macam tak sedar, ya. Tapi sebenarnya dia dalam muraqabah. Zikir dan muraqabah wujudnya Allah. Sehingga dia terasa apa saja rasa tak ada. Tak wujud. Tentunya orang ini sudah lepas daripada nafi isbat. La maqsuda, la mawjuda illallah. Kebaikan amalan zikir ni, kita boleh lihat lebih jauh lagi. Amalan zikirlah yang menghidupkan. Sebab zikirlah Allah hidupkan hati kita. Allah beri cahaya dalam ruang hati kita. Cahaya zikir ini sangat hebat. Karena cahaya zikir ini sangat terang. Karena itu boleh menghilangkan kegelapan. Dulu pernah saya sebutkan satu hikmah daripada kitab hikam. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu midadadz zulmi wal aghyar. Ini hikmah di mana Ibn Athaillah menjelaskan, ya, peperangan dalam diri kita yang tak putus-putus sehingga kita mati. Peperangan antara hati dan nafsu.
tentera hati ialah nur. Dan nur yang paling kuat dalam hati ialah cahaya zikir. Tentera nafsu ialah gelap. Kan dengan sendirinya cahaya zikir itu menghilangkan gelap. Gelapnya nafsu. Ya. Fa'idha aradallah an yansuru abdahu, apabila Allah telah apabila Allah mau menangkan hati seorang hambanya, maka Allah beri bantuan dalam hati cahaya. Cahaya antara cahaya zikir. Jadi cahaya zikir dia kuat. Akan dapat menewaskan tentera hati gelap. Tak salah saya dah sebut minggu lepas. Apabila kita dikurniakan Allah nur khudur dalam zikir, ketika itulah nur khudur itu sangat terang. Sehingga kegelapan yang ada dalam hati disebabkan nafsu kita akan hapus. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikal asar. Aurada alaikal warida. Itu dengan wirid. Lepas solat imam berwirid. Kalau pahaman wahbi lepas solat tak berwirid. Wirid kita tahu ya. Tapi warid kita tak pernah dengar. Warid itu ialah kebaikan daripada wirid. Tapi bukan sembarang kebaikan. Kebaikan yang berupa nur. Nur maknawi. Jadi siapa yang berzikir, Ibn Athilah kata, Allah akan limpahkan dalam ruang hati waridul khudur, waridul iqbal. Dengan cahaya khudur ini, dia tasallamaka min yadil aghyar. Semua pengaruh yang lain daripada Allah akan keluar daripada hati kita. Ini kekuatan cahaya khudur. Iaitu apabila Allah itu betul-betul bertakhta dalam hati kita ingat Allah. Wayatul khudur ma Allah, maka tentera nafsu akan kalah karena terangnya nur khudur ma Allah. Jadi hati kita selamatlah daripada nafsu kita, daripada apa saja yang lain daripada Allah. Wa yukharruka min rikil asar. Akhirnya hati kita merdeka. Tidak ada makhluk yang menjadikan hati kita sebagai hamba. Hanya menjadi hamba Allah saja. Ini zikir ya. Ini zikir. Jadi zikir itulah amalan yang menjadikan hati kita menjadi hamba Allah. Selamat daripada diperhambakan oleh seluruh makhluk, terutamanya nafsu. Dalam Quran ada disebutnya, di hari akhirat besok, di kiamat, yang Allah terima ialah orang yang hatinya ada Allah saja. Yang lain, tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun
hari kiamat itu ialah satu hari apa juga ya anak istri ya keluarga anak cucu yang ramai dan apa juga harta macam mana pun banyaknya la yang tak ada faedah illa man atallaha biqalbin salim. Yang memberi faedah ialah orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Hati yang salim itu ialah hati yang hanya ada Allah. Semasa hidupnya hatinya hudur ma Allah. Ini kan hebat tuan-tuan ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya zikir, kita berzikir ni, amalan zikir itulah sebab Allah jadikan hati kita hati yang salim. Salim kita tahulah, selamat sejahtera. Tapi qalbun salimun itu telah diterangkan oleh ulama tasawuf, ialah hati yang di dalamnya hanya Allah saja. Kenapa ada Allah saja? Sebab dalam hidupnya dia sebut Allah, 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 Allah. Kan kita ada pengalaman ya, ketika sodok. Kalau kita zikir betul-betul. Ya, tawajuh lepas isyak, kita zikir 2 jam dan kelambu. Lepas tu kita makan tidur. Bangun pukul berapa 3 ke 4 zikir lagi. Lepas subuh tahu lagi. Dia zikir Allah, Allah, Allah. Macam mana hati kita rasa. Tentu kita dapat membezakan dan tentu kita dapat perhatikan betul ya. Bila kita sebut Allah, Allah dalam hati, hati kita hanya ingat Allah. Tumpu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadat pun matlamatnya ingat Allah. Semua ibadat. Ini zikir Allah, Allah, Allah ni terus kepada Allah. Kalau kita nak dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, dunia akhirat pun, mesti banyak zikir. Saya dah cerita banyak kali ya, ayat 11. Ayat 11 surah Al-Waqi'ah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Derajat atau golongan muqarrabun itu akan diletakkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam kumpulan al-muqarrabun apabila kita membanyakkan zikir. Orang yang banyak zikir dalam hidupnya disebut oleh Allah dengan istilah as-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun itu ialah orang-orang mukmin dan mukminah, lelaki, perempuan, orang-orang Islam yang beriman, yang sentiasa berzikir. Itulah as-sabiqun. Maknanya syarat untuk dipilih oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan muqarrabun ialah banyak zikir. Bukan banyak solat, bukan banyak sedekah. Walaupun solat itu ada pahalanya, sedekah juga ada pahalanya. Tapi kita jangan lupa yang Allah sebut as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun ialah orang-orang Islam, orang-orang mukmin lelaki dan perempuan yang membanyakkan zikrullah. Ulaikal muqarrabun, merekalah golongan muqarrabun fi jannatin na'im,
besok akan ditempatkan di Jannatul Naim. Sullatun minal awalin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Wa qalilum minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di akhir zaman. Seperti zaman kita ni. Jadi cukup terang kalau kita nak dimasukkan Allah dalam golongan al-muqarrabun, banyaklah zikir. Surganya pun Allah dah beritahu. Di mana? Fi jannatin na'im. Sullatun minal awalin, ramai bilangan di zaman awal Islam. Wa qalilun, sangat sikit di akhir zaman seperti kita ini. Jadi kita ini tuan-tuan memang sangat bertuah dipilih oleh Allah untuk beramal dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Tentulah kita termasuk, insya-Allah termasuk dalam apa yang Allah sebut, wa qalilum minal akhirin, sangat sikit bilangan mereka di zaman akhir. Tak apalah, kita dipilih oleh Allah untuk beramal dengan tarekat Naqsabandiyah. Maknanya kita adalah di antara umat Nabi Muhammad yang sedikit bilangannya yang wujud di akhir zaman. Tapi masih juga berzikir. Cuma perlu kita banyakkan zikir. Jangan putus-putus. Begitu juga amalan zikir inilah yang menghidupkan hati, menjadikan dah hidup Allah beri cahaya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi dengan zikir ini juga tuan-tuan, dengan zikir ini juga setelah Allah hidupkan hati kita, diberi cahaya, maka ilmu kita ditingkatkan oleh Allah. Bila hati sudah dihidupkan bercahaya, maka hati kita boleh guna untuk menimba ilmu yang sesuai dengan hati kita. Nah, itulah yang dinamakan makrifah. Jadi orang yang berzikir ini ilmunya akan ditingkatkan daripada ilmu kepada makrifah, daripada pada akal dipindahkan oleh Allah ke dalam hati. Walaupun kita dalam bidang agama cuma sampai tingkatan 5 saja. Ustaz, ajaran agama saya tingkatan 5 saja. Tapi kalau dia ahli zikir, takdirnya Allah hidupkan, bagi cahaya, berarti ilmunya akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah. Saya dah cakap berkali, kalau ustaz-ustaz, orang-orang yang banyak ilmu ni tuan-tuan, kita ajak zikir, mereka menolak. Kalau saya ajak 10 orang ustaz, ajak zikir, 10 menolak. Tapi kalau saya ajak orang biasa ni dipandang dari sudut ilmu lah. Ilmu tentang Islam, itu sajalah. Di tadika, sekolah rendah, tingkatan 1 sampai 5. Itu saja pelajaran agama. Lain daripada itu, dia dengar kuliah sana, dengar kuliah sini. Orang yang macam ini lebih mudah untuk kita ajak zikir.
Lalu timbullah tuduhan orang-orang alim. Ahli-ahli tarekat ni semua bodoh-bodoh. Tak ada pun pelajaran agama. Pahaman agama cetek. Saya dengar sendiri ya, seorang imam Masjid Negara. Dia dipanggil oleh Datuk Muhammad Nur Marah Hakim ke rumah dia. Datuk memang ada program sebulan sekali. Dia panggil siapa-siapa yang alim bagi syarahan. Ketika itu, Imam Masjid Negara ini, dia condemn tarekat. Saya ada, dia tak kenal saya. Dia pun tak tahu yang Datuk Muhammad Nur Marah Hakim ni ikut tarekat Naqsabandiyah. Murid Qadirun Yahya. Imam ni cakap apa? Jangan dah bertarekat. Bahaya tarekat ni. Zikir-zikir tapi ilmu tak ada. Saya sendiri tengok ahli-ahli tarekat ni ambil uduk. Uduk pun tak sah. Basuh tangan pun ya, siku tak dibasuh. Ujung-ujung je. Saya masa tu geram juga. Saya nak tanya, di mana awak nampak orang tarekat nak ambil wuduk tak betul ni, di mana? Kondam 1 jam dia cerita. Ini kita ramai-ramai ni. Murid-murid saya ada yang berijazah ya, tapi mereka ni ikut saya dah lama. Sejak mereka belajar lagi. Kerana itu, jadi bila mereka ni ada ijazah jadi pensyarah, jadi profesor, memang dah lama ya. Cuba kita temui seorang profesor pengajian Islam, ajak dia. Cuba ajak dia tu bertarekat. Lihat tuan-tuan. Susah. Itulah yang antara yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili, aksarun nasi hijaban al-ulama. Subhana man khajaba ulama bi'ulumihim. Orang yang paling banyak dihijab oleh Allah daripada ilmu yang baik-baik, daripada makrifah, ialah ulama. Maha suci Allah yang menghijab pandangan hati ulama dengan ilmu mereka sendiri. Betul? Saya ajak kawan-kawan pesara UM tu. Orang pun tak ada. Tapi murid-murid saya ramai. Sa'abadi, Sa'adi, ramai. Sampai sekarang kan. Tapi pensarah mana ada, tak ada. Jadi, zikir ini boleh meningkatkan ilmu kita ke tingkat ma'rifah. Allah pindahkan, tingkatkan ilmu pada akal ke dalam hati. Jadi ma'rifatullah. Bila ilmu kita ditingkatkan kepada ma'rifah, iman kita juga ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Kan Nabi Ibrahim AS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami ajarkan, perlihatkan kepada terus ke dalam hati Ibrahim AS rasa-rasa kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, supaya Ibrahim AS menjadi orang yang yakin. Dengan makrifah, iman meningkat kepada yakin. Ini ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Iman. Kuatkan iman.
Tingkatkan iman ke yakin, jarang. Saya nak tanya tuan-tuan semua, ada tak pernah ustaz-ustaz yang tuan-tuan dengar syarahan? Kita tak memadai dengan iman, kita mesti yakin. Contohnya Nabi Ibrahim, iman dah ada, dia nak yakin. Maka Allah tingkatkan ilmunya ke tingkat makrifah. Jadilah dia seorang yang yakin. Ya, kita juga sama tuan-tuan. Kita ni bertuah. Ya. Karena kita berfikir mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, beri cahaya dalam hati kita. Allah tingkatkan ilmu kita ke tingkat makrifah. Maka dengan sendirinya iman kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Cuba kita fikir ayat ini ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Cuba pahamkan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di dalam bumi. Apa maksudnya? Dan di dalam malakut kejadian bumi ini terdapat tanda-tanda wujudnya Allah, keagungan dan kesamaan Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin, bukan lil mu'minin, lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam malakut kejadian kamu, tidakkah kamu lihat? Ini satu suruhan daripada Allah yang ramai orang-orang yang beriman yang tak boleh lakukan. Apa dia? Melihat alam malakut kejadian diri dengan pandangan hati, pandangan mata hati atau pandangan roh. Bila kita berzikir, insya-Allah kita ada peluang. Dan saya selalu dah sebutnya, ingat ada dua alam. Alam zahir, alam batin, alam mulki, alam malakut. Kita ada dua pandangan. Al-basaru wal-basiratu. Pandangan mata kepala dan pandangan mata hati. Pandangan mata kepala untuk melihat alam mulki, alam zahir. Pandangan mata hati untuk melihat alam malakut. Melihat alam malakut ni bukan setiap hari. Dalam hidup kita ni sekali je cukup. Sekali saja. Terutamanya ketika kita bersuluk, itulah biasanya. Siapa dibukakan hijab oleh Allah, pandangan mata hati atau pandangan roh nampak alam malakut, insya-Allah ilmunya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah, imannya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yakin. Yang dapat begitu ialah ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bila ilmu ditingkatkan kepada makrifah, iman ditingkatkan ke tingkat yakin, menjadilah dia seorang ulul albab. Bila beramal, amalannya menjadi amalan yang ahsanu amala. Nampak kita bagaimana peranan zikir itu. Hidupkan hati, beri cahaya oleh Allah dalam hati, tingkatkan ilmu kepada makrifah, iman kepada yakin, amalan kepada sebaik-baik amal. Derajat kita di akhirat masuk dalam golongan muqarrabun. Tempat kita jannatun na'im.
Saya fikir cukup lah ya. Ada siapa nak bertanya? Satu lagi saya nak pesan ya. Kita berjemaah ni ya. Jangan tajassus. Tajassus tu tak? Kita korek rahsia kawan. Faiz. Apa Anwar cakap malam tadi dengan kau? Ini tajassus. Weh, teruknya. Faiz teruk betul lah. Cakap buruk-burukkan kau. Ini tajassus. Yang menyampaikan ini pegawai-pegawai tajassus. Kalau ditanya, tak ada apa pun, semua baik. Kalau ada sekalipun, jangan tajassus. Ini dilarang. Tajassus ni bukan jumpa dekat WhatsApp, dekat itu, mesej. Anwar ni, WhatsApp Anwar. Semalam apa Anwar cakap dengan kau? Aku nak tahulah. Apa kewajipan Anwar? Tak ada apa-apa. Habis. Kalau Anwar cakap, awak kenalah macam-macam. Ini tajassus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wa la tajassasu. Tu tajassus. Dia korek rahsia. Ini tak boleh ya. Yang bagi maklumat itu salah besar. Memanglah biasa antara kita ni ada tak senang antara satu sama lain. Tapi janganlah dilebarkan. Jangan diterus-teruskan. Tajassus ya. Tuan-tuan ada dengar tak? Mufti Perlis dia ada terangkan tentang tajassus. Sehingga dia kata tak boleh kita nak tangkap basah. Kita intai-intai orang buat jahat. Ini tajassus. Ada tak dengar? Ada kan? Jadi dia kata undang-undang tangkap basah ni tak boleh. Kerana kita melakukan tajassus dilarang oleh Islam. Wala tajassasu. Tapi dijawablah itu yang melakukan pegawai-pegawai agama yang telah ditugaskan memang untuk mencari kes. Jadi tak berdosa. Memang dari satu sudut dosa. Tapi kerana pemerintah bertujuan untuk mencegah kejahatan, jadi ditimbang-timbang boleh. Tidak salah. Ada siapa nak tanya? Itu begitu. Minta izin untuk bertanya, Tuan Guru. Tanya sikit. Saya ada kekeliruan tentang ketika berzikir kita pejam mata, tetapi yang berlaku kadang-kadang tidur, ya, ataupun melayang kepala ke mana. Cuma kalau buka mata tu, dia mungkin boleh pandang ke bawah dan boleh tumpukan sikit lah. Tetapi yang mana yang boleh menyebabkan kita lebih tafakur itu lebih baik? Tak apa-apa jelas lah. Macam ni, saya ada kekeliruan sama ada kita kaedah berzikir ni memang kita pejam mata, tetapi berlaku kadang-kadang tidur ataupun melayang ataupun berlaku yang tak sewajarnya lah. Bagaimana kalau kita buka mata ataupun kita tunduk ke bawah dan memberikan tumpuan ketika itu? Adakah
yang mana yang lebih baik ataupun ada keadaan yang lain? Itu macam ni lah ya. Kaedah itu umum ya. Tapi kalau ada individu bila dia zikir kejam je terus tidur, janganlah zikir kejam mata. Jangan zikir kejam mata, labuhkan saja. Ada dia zikir aja kejam ya, terus hilang. Kita pernah dengar tak ketika tawajuh, ada jemaah tawajuh tu dia berdengung, ada kan? Kita tahulah siapa dia. Jadi kaedah kejam mata ni umum, patutnya begitu peraturan amnya. Tapi bagi individu yang bila dia zikir dengan kejam terus tidur, janganlah. Tak, maknanya jangan dibuat. Jangan kejam mata. Selip mata tak apa. Tutup saja ni, labuhkan. Jadi gitulah ya. Ada satu lagi soalan mengenai mengenai rawatan tu. Ada berlaku sesuatu yang pelik ataupun kita merawat itu kemudian berlaku sesuatu pelik lah bagi orang luar. Contohnya boleh bercakap, jin boleh bercakap di atas kerasukan itu. Luar biasa ataupun kita buat rawatan tu dia sembuh dengan keadaan dengan ketuk aja. Adakah itu luar biasa tu diletakkan kategori mana? Ataupun maunah ke ataupun karomah ke ataupun itu sebenarnya bila kita ketuk pesakit dia bercakap itu tak luar biasa. Itu biasa. Betul. Bukan luar biasa. Orang yang tak biasa saja rasa luar biasa. Sebenarnya bukan. Sebab apa? Bila jin atau syaitan berada dalam tubuh badan seseorang, berarti jin dan syaitan itu meletakkan dirinya pada satu keadaan yang sangat lemah, sangat bahaya. Kenapa sangat lemah? Karena terdedah dengan risiko, macam-macam risiko. Kalau dipukul, dia sakit, boleh mati. Jangan kata jin syaitan tak mati, boleh. Kalau di luar macam ni, kita tak tahu macam mana nak pukul. Kita gunakan formic acid. Karena formic acid ni ada gas yang kuat. Tersentuh badan dia pecah, meledak. Jadi, bila jin syaitan tu ada dalam tubuh, perawat itu tahu di mana dia duduk, katalah dekat bawah ketiak, pukullah. Sakit. Jin itu sangat sakit. Kalau dia tak lari, tak keluar, dia boleh mati. Jadi ini bukan perkara luar biasa, ya, perkara biasa. Kalau tak salah semalam ke Anwar ada ketuk seorang pesakit kerana dia belajar silat apa, silat lincah, silat ketuk di bawah, sakit sangat. Akhirnya bila ketuk-ketuk sakit-sakit itu dia terpaksa keluar. Kalau tak dia mati. Jadi keadaan itu bagi orang yang tak pernah tengok macam luar biasa. Kalau kita biasa, itu tak luar biasa. Begini ya. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sahabat, orang-orang Islam zaman awal mengatasi masalah kerasukan jin syaitan ni, kita dapati perlu kepada satu kekuatan iman, kekuatan tauhid.
Contohnya Rasulullah. Saya dah baca banyak sejarah ni. Rasulullah mengebak orang. Rasulullah tahu dalam badan orang itu ada syaitan. Tapi Rasulullah cuma pegang orang itu, pegang di atas bahu, ataupun bajunya itu dipegang begitu. Lalu Rasulullah perintah jin atau syaitan dalam badan orang itu, ukhruju ya adu Allah, ukhruju ya adu Allah. Rasulullah sebut itu je, jin syaitan itu lari keluar. Ini maknanya apa? Kekuatan iman Rasulullah. Lagipun wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyun yuhar. Cakap Rasulullah itu wahyu. Maknanya kekuatan iman, kekuatan tauhid Rasulullah itu menyebabkan jin itu tadi lari. Jadi begitu juga di hari ini, kita bila menghadapi seorang yang kena sihir, berarti dalam badan tu ada syaitan, ada jin. Perlu kepada kekuatan tu. Jadi kalau kita baca saja ayat-ayat tak cukup kuat. Bila kita tambah lagi dengan pukulan, ini menjadikan kekuatan itu bertambah kuat. Bacaan itu ditambah dengan pukulan. Jadi itu bukan luar biasa, biasa. Sebab orang ramai tak tahu. Bila jin tu dalam badan kita, kalau kita pukul, dia sakit. Dan kita boleh tahu di mana dia duduk. Senang saja. Jin tu duduk di kawasan badan kita, kesannya apa? Di situ panas. Berbeza dengan suhu-suhu di kawasan lain. Ya. Panas. Katalah dekat dahi itu panas. Lain-lain biasa. Itu menunjukkan di dahi. Tapi kadang-kadang dahi itu panas, tidak di dahi. Karena apa? Karena ada tempat lain yang lebih panas, yang kita tak temui. Mungkin dekat rusuk kiri kanan, mungkin dekat paha, mungkin dekat tapak kaki, walaupun di sini panas. Dan biasanya jin yang berada dalam tubuh kita ni, kalau kepala kita sakit, dia tak duduk dekat kepala, dia duduk dekat kaki, dekat tangan, dia jauh. Ini salah satu dia mengelirukan kita. Kita sakit kepala, ambil minyak, gosok kat kepala kan. Sebenarnya jin-jin itu suka. Bodohnya manusia ni, bodohnya. Aku dekat kaki, dia gosok kat kepala. Cuma bahasa dia kita tak dengar. Dia terbalik. Dia duduk tempat-tempat yang jauh. Misalnya sakit kepala, kita ketuk tapak kaki. Ketuk tapak kaki, boleh jadi apa, bengkak dan lebam, sehat. Yang sakit tapak tangan, kita ketuk tapak kaki, terbalik. Tak percaya, tonton boleh cuba. Sebab itu salah satu panduan kalau seorang itu sakit di dada, jangan ketuk di dada. Ketuk bawah. Dekat paha ke, dekat lutut ke, dekat labu betis ke, atau dekat ujung-ujung tangan. Jadi saya fikir itu bukan perkara luar biasa. Malahan kita tak ketuk, kita pegang. Kalau nak cepat, pegang aja
bahu kiri kanan, bahu kiri pegang. Kalau sihir bahu kiri biasanya. Pegang saja kuat-kuat, pecek kuat-kuat, urat ni dia biasanya tak sedar. Dia akan bercakap ni. Jadi itu bagi saya lah bukan luar biasa. Orang tengok ya, oh hebatnya, tak ada. Sama juga ular, bila kita tekan dengan kayu ekor dia, mestilah dia sakit. Dulu pada mula saya ngobat orang pertengahan 90-an, saya sendiri pun tak ada maklumat apa. Tapi itulah dari pengalaman tu, sikit demi sikit rupanya dapat tahu. Jadi bagi saya itu tidak pelik, bagi orang ramai pelik. Oh hebatnya ustaz ni. Tak ada. Dan jin ni bila dia masuk, dia bukan semua badan dia masuk, dia ada sebahagiannya di luar, utamanya dekat ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung jari kaki. Apa sebab? Itu macam persediaan dia lah, nanti kalau apa keadaan dia mudah lari, dia mudah keluar. Terutamanya dekat jari-jari kaki. Itulah bila kita tahu, insya-Allah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau ikut Nabi, ikut sabda Nabi, banyakkan setan dan jin itu dia serang perut. Serang perut. Sebab itu bila kita cengkam bawah pusat, kawasan setentang dengan pusat, tengah-tengah perut dan akhir di atas pusat, biasanya sakit ni atau keras, itu menunjukkan ada di situ dah. Itu kesannya. Tapi jin-jin ni sebenarnya duduk dekat tapak kaki atau tapak tangan. Ada seorang doktor, dia ada klinik, dan klinik dia itu besar. Ada pesakit-pesakit yang memang dijaga, macam hospital kecil. Seorang pesakit dia sudah dirawat berminggu-minggu, perutnya besar, orang kata busung. Dibawa ke surau kita dekat Kuantan. Bila sampai dekat surau, kita ketuk tapak tangan dia, sampai ke pelipat tangan, kempis serta-merta, sembuh. Doktor ni pelik, yang kampung, yang busung perut, ketuk tangan, macam mana? Kita jawablah, sebab jin itu duduk di tangan, dia bekerja kat perut. Kalau hospital, kalau doktor kan tengok perut dia, tepuk-tepuk, kita ketuk dekat tapak tangan atau tapak kaki. Ini semua rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai saya dah jawablah soalan. Ada lagi? Ya. Minta izin tuan, ini soalan daripada penonton TikTok. Saya melihat banyak yang di TikTok sekarang begitu ramai yang mengaku makrifat, bertapa di gua. Sedangkan yang saya faham, ilmu itu dicari melalui pimpinan dan bimbingan guru. Adakah yang sebegini dipimpin nafsu atau jin atau lain-lain? Ulang lagi sekali. Saya lihat di TikTok ramai yang mengaku makrifat, bertapa di gua. Sedangkan yang saya faham, ilmu itu dicari melalui pimpinan dan bimbingan guru. Boleh tuan ulas?
memanglah ya banyak kekeliruan tentang ilmu, tentang makrifah ni. Antaranya yang terkeliru dengan istilah makrifah ni adalah kumpulan orang-orang Islam yang dipengaruhi ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu kaji insan. Ini memang jauh ya. Istilah makrifat itu sendiri pun mereka tak tahu. Mereka tak tahu membedakan antara ilmu dengan makrifah. Mereka tak tahu. Termasuklah bila makrifah ni termasuklah ilmu laduni ya. Ilmu laduni. Ilmu laduni itulah makrifah. Jadi oleh kerana kejahilan ya, maka mereka cari ya, untuk dapatkan makrifah ni, ilmu laduni ni, betapa dekat gua-gua dan di Malaysia ni ada tempat-tempat tertentu lah ya, Pulau Besar, kaki Gunung Ledang, Gunung Jerai, gua apa lagi kalau di Pahang tu dekat Jerantut ni, gua apa, Kota Kelenggi apa. Ini semuanya kegiatan ini semuanya kegiatan yang salah ya. Bila mereka dapat perkara-perkara yang menakjubkan, mereka fikir datangnya daripada Allah. Padahal semua itu adalah tipu daya iblis dan syaitan. Kita alhamdulillah ya, bila kita belajar tekad Naqsabandiyah, ada kaedah-kaedah yang kita boleh guna untuk memastikan perkara-perkara yang luar biasa ini kesan daripada syaitan, iblis dan jin yang jahat ataupun memang daripada Allah. Sebenarnya senang saja. Kalau daripada Allah itu sekali saja dan jarang berlaku. Tapi kalau daripada jin dan syaitan itu menjadi kebolehan seseorang. Yang selalu mengidurkan orang ramai ialah mengetahui rahsia-rahsia seseorang. Apa yang kita sebutkan kasyaf ni, kasyaf. Kasyaf itu berlaku, makna kasyaf ni apa dia? Perkara yang sepatutnya kita tak tahu, dia boleh tahu. Apa yang berlaku, akan berlaku, sedang berlaku, dia tahu. Ini asasnya Allah sudah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ya Muhammad, engkau ajarkan kepada umatmu, apa saja makhluk di langit dan di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Ini asasnya. Tiba-tiba di antara kita boleh tahu yang gaib. Kalau di Kedah yang sudah meninggal dunia, Pak Sumit, ya, hebat betul. Ada seorang ustaz, jumpa dia balik, dia cerita dengan saya kehebatan kasyaf Pak Sumit. Sampai Z dia ceritakan. Memang kasyaf hebat. Kalau di Johor, di Batu Pahat, ada seorang nama Habib Ali. Kasyafnya pun hebat.
jemaah kita pun pernah berjumpa dan memang hebat, dia rasa hebat betul. Jadi beginilah ya, kalau kasyaf itu menjadi kebolehan seseorang sehingga dia sentiasa kasyaf, itu bukanlah datangnya daripada Allah. Itu kebolehan seperti itu semata-mata daripada syaitan atau jin. Ukuran kita guna zaman sahabat. Sayyidina Umar memang pernah kasyaf. Ya, cerita yang terkenal ialah ketika beliau jadi khalifah, satu hari Jumaat dia baca khutbah Jumaat. Ketika baca khutbah itu dia nampak tentera Islam dalam bahaya. Dia berhenti dari baca khutbah, dia terus meraung ya. Ya Sarya al-Jabala. Sarya itu panglima tentera Islam. Dan Sayyidina Umar ingatkan, wahai Sarya, jaga-jaga bukit. Maknanya atas bukit itu ada musuh. Syariah itu boleh dengar walaupun beratus batu jauhnya. Ini kasat Sayyidina Umar memang terkenal. Sayyidina Abu Bakar juga kasyaf. Boleh nampak surga dan neraka. Tetapi tuan-tuan, beberapa ketika, beberapa minggu, beberapa bulan lepas itu, hamba Sayyidina Umar bernama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni keturunan Parsi. Dia seorang pegawai tentera Parsi yang ditawan. Lalu Sayyidina Umar jadikan hamba dia. Dia asalnya dulu macam pegawai tinggi tentera. Boleh sebutlah jenderal. Jadi walaupun Sayyidina Umar bagi layanan yang baik, macam mana pun dia rasa terhina ya. Jadi hamba Sayyidina Umar. Jadi satu hari Abu Lu'lu' ni bercakap, ya Amirul Mukminin, aku dulu semasa di Parsi bukan hanya seorang jenderal tentera Parsi, aku juga seorang engineer yang pandai buat kisar gandum. Kisar gandum aku di Parsi sangat terkenal, hebat. Jadi aku berhasrat ya Amirul Mukminin nak buatkan sebuah kisar gandum yang ajaib. Nanti jadi perbualan manusia seluruh dunia sehingga hari kiamat. Sayyidina Umar berkata, aku suka buatkanlah. Sedangkan kata-kata Abu Lu'lu' ni adalah bayangan dia nak bunuh. Kenapa Sayyidina Umar tak tahu? Beberapa hari lepas itu ketika Sayyidina Umar pergi masjid, Abu Lu'lu' endap di tepi jalan. Diterkamnya, ditikam perut Sayyidina Umar yang membawa ke kematiannya. Nah di sini kenapa Sayyidina Umar tak kasyaf? Tapi andainya Sayyidina Umar ada ifrit yang sama-sama dengan dia. Ketika Abu Lu'lu' cakap itu, Sayyidina Umar dah tahu dah. Engkau nak bunuh aku ya. Dalam tahun awal 80-an 81, 82, 83 seorang Salmi Hindu datang daripada mereka ke daripada mana. Dia boleh baca dia boleh baca pikiran atau minda seseorang. Duduklah orang tu depan dia boleh cerita, buat begini dan betul. Datang ke Lumpur, ramai orang cuba. Betul.
Kenapa Sami Hindu ni boleh baca minda orang? Kerana ada ifrit yang sama dia. Ifrit itulah yang bacakan, yang nampak. Tetapi tiba-tiba arwah Ustaz Muhtar dia cakap, aku nak cuba lah, boleh baca tak? Jadi kena giliran Ustaz Muhtar pada siang hari tu, dia duduklah depan Sami Hindu ni. Dia cuba baca minda Ustaz Muhtar, tak boleh. Akhirnya tak boleh. Sami Hindu ni cakap apa? Awak ini jenis manusia yang memang tak boleh dibaca minda awak. Padahal bukan tak boleh dibaca. Power dia hilang. Ifrit itu tak boleh. Sebab tentulah ketika itu Ustaz Muhtar dalam hati Allah. Terbatallah sihir. Ini berlaku betul. Bukan cerita dongeng. Walaupun saya tak hadir, tapi Ustaz Muhtar cerita dengan saya lepas tu. Ustaz Muhtar sendiri cerita. Saya zikir Allah teruslah. Terbatal. Itu terbatal. Jadi tadi apa soalan? Sudah terjawab. Berkenaan dengan orang bercakap dekat TikTok, berkenaan dengan makrifat, bertapa di gua. Bertapa di gua. Itu tak ada. Itu dia akan dapat syaitan. Tapa di gua ni dia akan dapat syaitan. Jadi syaitan-syaitan itu yang membayangkan ilmu, dia kata makrifah. Makrifah ni tuan-tuan, Allah sendiri lempahkan. Kalau betapa kat gua, memanglah syaitan lah. Syaitan. Kita boleh yakinkan orang yang betapa kat gua ni dia dapat ilmu syaitan. Datanglah. Kita boleh tunjuk. Proses seseorang itu dikurniakan Allah makrifah. Prosesnya macam mana? Orang tersebut mula-mula sekali mesti dia cari guru, mursyid. Kerana makrifah itu akan dilempahkan oleh Allah ke dalam hati seseorang menerusi rohani mursyid dia. Pasal apa? Kerana asalnya Jibril dikurniakan oleh Allah makrifah. Bila Nabi Muhammad belajar dengan Jibril, Allah lempahkan daripada Jibril ke dalam rohani Nabi Muhammad. Begitulah. Inilah peranan guru mursyid. Langkah pertama, mesti ada guru mursyid yang syarat-syaratnya cukup. Kalau baca dalam buku saya sih, dalam ilmu tarekat di sana ada. Ya. Lepas tu, dah dapat guru mursyid, dia berzikir. Diajar oleh gurunya. Seperti dalam tarekat Naqsabandi, kena solok. Solok itu dalam tarekat Naqsabandi adalah salah satu prinsip yang tak boleh ditinggal dalam tarekat Naqsabandi. Jadi ketika solok 10 hari ke 20 hari ke 40 hari, ketika itu orang tersebut terus berfikir Allah. Prosesnya macam mana zikir itu ada 4 tingkat. Mula-mula mungkin hari pertama dia melalui zikir ghaflah. Dia dah zikir sehari semalam, hati tetap lalai. Lama kelamaan ya, Allah tingkatkan daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadhah. Hati sudah hidup, sudah mula bercahaya. Nur yaqadhah. Kalau dia terus berzikir, ditingkatkan kepada nur hudur. Akhir sekali nur al-wisal.
bila disampaikan oleh Allah ke tingkat yang terakhir, nur wisal, orang tersebut difanakan oleh Allah. Aurada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur al-wisal. Dengan nur al-wisal ini dapatlah mengeluarkan hati anda daripada penjara wujud diri. Makna penjara wujud diri itu hilang. Hilang. Walaupun ada, dia rasa wujud diri hilang. Bila wujud diri hilang, yang dia rasa, yang dia tahu apa? Allah saja yang wujud. Wujud diri hilang, apa semua hilang. Ya. Yang mendengar, yang melihat, dia rasa semuanya Allah. Dia kosong. Inilah dimakan fana. Yang berlaku pada ulul albab dilakukan oleh Allah pada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Mesti makrifah ni mesti melalui fana. Ya. Sebab itulah ada ungkapan kata orang-orang sufi, mutu qabla an tamutu. Taklah kamu mati sebelum kamu mati sebenar. Dalam tasawuf, ulama tasawuf, pandangan ulama tasawuf, mati itu ada dua jenis. Mati ittirori, mati betul. Tak perlu saya nak terangkan. Satu lagi mati ikhtiari. Al-mautu ikhtiari, itulah fana. Bila seorang difanakan oleh Allah, roh itu keluar daripada jasad. Ketika roh keluar dari jasad, maka roh itu nampaklah alam malakut. Ketika itulah Allah limpahkan ke dalam roh, ke dalam ruang hati, makrifah. Lepas dari fana, Allah keluar daripada fana, duduk dalam baqa' billah. Jadi inilah proses makrifah. Dicontohkan oleh Allah pada kulungan ulul albab, ayat 190 hingga 191 surah Al-Imran, dan dicontohkan oleh Allah pengalaman Nabi Musa yang Allah sebut dalam ayat 143 surah Al-A'raf. Itu dia. Jadi kalau nak dapat makrifah pergi gua, kita soal siapa guru dia? Guru dia tentulah dulu guru dia dapat makrifah tu dalam gua. Betul tak? Guru dia ajar untuk dapat makrifah masuk gua yang seram-seram tentunya. Kalau gua dekat-dekat bangunan rumah dia, takkan dia. Sebab manusia ni ada satu pemikiran yang salah. Jin-jin yang hebat-hebat ni ada di hutan-hutan, tempat-tempat yang seram. Sebab itu ada pasukan apa tu? Nak gambarkan, nak buat filmnya, nak filmkan apa ni, jin-jin, hantu-hantu dekat gua-gua. Bagi saya, jin dan setan ni lebih banyak pada diri kita daripada gua-gua tu. Buat apa kalau kat gua tu siapa nak digoda dia? Kat sini lah. Betul tak? Kan setan jin yang jahat itu, kerja dia menggoda kita, mengikuti kita. Kat telinga ada, kat hidung ada, kat mata ada, kat lidah ada, semua ada. Nabi kata, inna syaitana yajri majra bani Adam majra dammi. Syaitan itu berlari-lari di pembuluh darah anak Adam. Kenapa nak cari kat gua? Tapi amalan-amalan orang bertapa ni memang akhirnya dapat jin dan syaitan. Kehebatan apa ni, perkara-perkara yang ganjil itu semuanya pertolongan syaitan. Ini petapa ni
sebenarnya berasal daripada Hindu. Kan kita sebelum datang Islam, kita di Asia Tenggara ini memang ikut agama Hindu. Saya dengarlah seorang pemuda Hindu di Indonesia. Dia buat pertapaan. Dia kata apa istilah yang dia gunakan ya? Nanti dulu saya ingatkan ya. Yoga samadhi. Saya tak boleh nak ikutlah lidah dia. Dia kata dia melakukan pertapaan yoga samadhi. Jadi dibekali oleh guru dia mantra. Ketika duduk dalam itu, sepatutnya dia duduk dalam itu ketika bertapa 7 hari. 7 hari, 7 malam. Ada mantra yang dibaca lah dalam bahasa apa ni, bahasa Tamil. Dia duduk di Indonesia. Jadi bila dia bertapa sehari, 2 hari, 3 hari itu, bila datang apa, dia kata datang ujian-ujian. Antara ujian yang dia alami ialah datang nyamuk berjuta-juta sampai gelap. Dia tengok dunia ni. Dalam hati dia, kalau nyamuk ni datang, gigit dia matilah, habis darah dia. Jadi dia bacalah mantra. Mantra yang diajar oleh Sami, dia baca. Nyamuk ni kalah, hilang. Datang ribut, baca kalah. Semua yang datang, dia baca dengan apa itu, mantra dia, kalah. Hari tiba-tiba hari yang ke-6 ke apa? Ke-5, ke-6. Tiba-tiba dia dengar orang, apa ini, orang ketika raya itu apa nama? Takbir. Dia kata, ini bukan raya orang Islam, tapi kenapa ada takbir ya? Dia memang pasti ini bukan hari raya, tapi kenapa takbir? Dia lawan dengan mentera dia. Takbir itu semakin kuat. Habis penat dia. Takbir itu menang. Mentera dia kalah. Akhirnya pendek cerita, dia keluar habis 7 hari, dia masuk Islam. Sebab apa? Mentera dia kalah dengan takbir. Dan takbir itu datang di mana dia tak tahu. Masjid tak ada kat situ. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mak bapak dia ni macam ustaz dan ustazah lah dalam Hindu. Di kampung tu dia macam imam Hindu yang paling hebat. Jadi bila mak ayah dia tahu dia masuk Islam, mak ayah dia marah. Mak ayah dia bagi tahu adik-beradik dia, seorang pak saudara pemuda ni memang marah betul, nak bunuh dia. Satu hari mak bapak dia pergi jalan, pak saudara ni datang bawa barang, memang nak sembelih. Ditangkapnya, dia dah tak boleh lawan, diikat, nak sembelih. Bila pak saudara ni ambil parang saja nak sembelih, ketika itu mak ayah dia balik, ketuk pintu. Jadi terperanjatlah pak saudara. Selamatlah dia daripada disembelih. Jadi ayah mak dia marahkan pak saudara dia tu, pak saudara lari. Jadi mak bapak dia tanya pada pemuda ni, betul ke engkau masuk Islam? Macam mana agama Islam ni? Macam mana engkau boleh masuk Islam? Dia, anak dia cerita lah, sampai Z. Akhirnya hari itu juga mak ayah dia masuk Islam. Jadi kita tahulah daripada cerita pemuda ini, memang
Kalau seorang itu betapa dekat gua, dekat mana-mana, itu memang nak cari ilmu yang salah. Disangkanya ilmu betul hebat. Dulu ya, tahun 60-an, masa saya duduk muar pun, ahli-ahli silat ni, nak dapat ilmu yang hebat ni, guru silat dia tu akan ajar mentera-mentera, bacaan-bacaan Quran, salawat Nabi. Lepas tu mesti berpakaian hitam, ya, bawa telur, bawa jarum. Telur itu dimasak, cucukkan dekat telur, dijampi. Lepas tu ramai-ramai pergi pulau besar. Lepas pulau besar, ramai-ramai pergi Gunung Ledang. Itu betapa lah tu. Kononnya jadi kuat, jadi itu, jadi ini, dapat makrifah. Itu memang tidaklah, bukan makrifah. Kalau dalam tarekat Naqsabandi ini, biasanya Allah kurniakan kita makrifah itu masa kita bersuluk. Ya. Bila kita berzikir, dihidupkan hati kita. Bila dihidupkan, maka Allah balikkan, Allah palingkan pandangan roh kita ke alam malakut. Sebab itu zikir dan Naqsabandi dan apa juga tarekat mesti ada rabitoh. Dipalingkan pandangan roh orang tersebut daripada rabitoh kepada alam malakut. Ini dinamakan jadbah. Dinamakan jadbah. Allah palingkan tu jadbah. Jadbah ni makna kekuatan daripada Allah yang memalingkan pandangan roh daripada alam nyata ini kepada alam malakut. Jadi ketika itulah, ya, Allah limpahkan makrifah terus dalam hati. Kalau dalam Naqsabandi biasanya bila seorang itu sampai ke tingkat zikirnya sampai ke tingkat nafi isbat. Sebab itu nafi isbat itu menggunakan doa bila la ilaha illallah, jangan dilepaskan nafas, baca 3 bacaan. Bacaan pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacaan kedua ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bacaan ketiga la maksuda illallah. Nampak tak? Di bawah sekali itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik sikit di tengah-tengah itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sampai puncak la maksuda illallah. Bila kita disampaikan Allah kepada la maksuda illallah, biasanya ketika itulah roh kita dijadbahkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah daripada memandang alam nyata ini ke alam malakut. Seperti Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan terus ke dalam pandangan mata hati, pandangan roh Ibrahim alaihissalam, rasul kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Ini berdalil, ada dalil. Ini semua proses untuk dapat limpahan makrifah. Sehingga orang itu berada dalam keadaan yang Nabi sebut, seolah-olah anda melihat Allah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ketika itulah Allah limpahkan ke dalam hati kita, tingkatkan ilmu pada akal ke dalam hati menjadi makrifah. Lepas itu fa in lam takun tarahu. Ketika fana itu akan berakhir, kata Nabi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila berakhir fana,
kita diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah. Semasa seolah-olah melihat Allah, Allah kurniakan dalam hati kita makrifah. Ketika itu kita fana. Maknanya seseorang yang dikurniakan oleh Allah makrifah mesti dalam keadaan fana. Karena ketika dalam fana itu roh itu memandang alam malakut. Ketika itulah dengan sendirinya terlempalah makrifah ke dalam hati. Ini mati sebelum mati. Ya. Kalau tidak menerusi fana, tak boleh. Ya, saya ulangi lagi sekali. Ma'rifatullah akan disampaikan oleh Allah sendiri terus ke dalam ruang hati atau roh seseorang dengan cara orang itu difanakan oleh Allah. Bila orang itu difanakan oleh Allah, maka pandangan rohnya dapat memandang alam malakut. Sebab itu dalam Naqsabandi, dalam apa juga terakat, orang yang berzikir mesti berrobitoh. Nabi Musa diberi robitoh oleh Allah Bukit Tursina. Jadi Bukit Tursina itu hilang ketika Nabi Musa difanakan. Wujud diri hilang, semua wujud di alam ini, alam nyata semua hilang. Itu fana lah. Ini pengalaman Nabi Musa. Jadi ketika itulah Nabi Musa menerima ma'rifatullah daripada Allah. Kalau ulul albab ketika itu juga. Sebab itu ulul albab sesudah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, ilmu mereka ditingkatkan Allah ke tingkat ma'rifah. Sebab itulah mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ulul albab mampu bercakap itu sesudah Allah kurniakan ma'rifah terus ke dalam hati mereka. Jadi berdasarkan ayat-ayat Quran ni, keterangan-keterangan ulama tasawuf, nyatalah, jelaslah orang yang siapa saja yang mendakwa nak dapat makrifah mesti cari di gua-gua. Ini memang salah. Yang mereka dapat tentulah lain daripada makrifah. Saya yakin mereka dapat ilmu daripada syaitan. Memang kita tengok dekat Facebook berapa orang pergi ke satu bukit dia cari gua. Dekat mana Terengganu ke Kelantan. Dalam gua itu dah selalu orang bertapa. Macam-macam cara. Ada cara tak pergi gua-gua. Nak dapat makrifah ni. Tapi kena buat sesuatu yang hebat. Apa dia? Membaca doa-doa tertentu sambil berdiri atas Quran. Atas Quran. Dua nasihat Quran kiri kanan pijak. Tentunya yang datang syaitan lah. Sebab dia dah ikut arahan syaitan. Kalau nak ilmu ni, engkau pijak apa? Pijak Quran. Dan kita pun telah jumpa orang macam ni. Orang beramal ni, dapat ilmu hebat ni. Kononnya makrifah dengan meminjak Quran. Dia kata, Datuk dia ajar. Nak dapat ilmu hebat. Sebenarnya, apa yang mereka dapat ialah ilmu syaitan. Sebab itulah kita beramal dengan tarekat ni, mesti kita tahu ilmunya dengan betul. Zikir, tafakur, tadzakur. Jangan lupa. Zikir, kita tahu. Tafakur itu merokobah. Supaya kita disampaikan Allah ke tingkat tadzakur. Tadzakur itulah
Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkat ihsan itulah tadzakur. Ada lain daripada itu memang akan sesat. Sebab semua orang beranggapan bila dapat makrifah kasab, ini jadi apa malapetaka. Kasab. Mula-mula kita buat solok dekat Kuala Pilah. Ada datang seorang syekh dalam tarekat Naqsabandiyah juga. Dia kata ayah dia baru meninggal setahun dua lepas. Nah, dia dilantik sebagai pengganti ayah. Ayah saya ini hebat. Kasyaf, boleh gitu, boleh ini, boleh tahu, boleh ini. Oh, cerita tak habis-habis sampai saya penat dengar. Akhirnya saya suruh Johari dengan Ustaz Alim dengar cerita kasyaf ayah dia. Datang saya lotri. Akhirnya saya lotri bagi bom. Tarekat bukan ini. Itu tak betul. Lepas itu dia tak datang lagi lah sekali. Jadi di mana di Basilam ni, Abu Salam pun masalah macam tu lah. Sudah bertahun-tahun pergi ke arah lain. Sebab itu Syekh yang sekarang ni Dr. Zikmal tu harapkan saya dengan rakan-rakan nanti 3 hari bulan 12 biarlah kita bersemena cakap tentang hal-hal ini. Ada lagi nak tanya? Satu lagi. Tak ada Tak ada, cukup lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan hamidina hamdan syakirina hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman qalban khashi'an nafi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana batilan batilan warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasi'an min ta'bin wa la masaqatin wa sabin wa la nasminaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.